السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Masya Allah, Sofi Rafai, Farid Misbah, Ibrudin Samuri, Fairuz Loy dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang batasan, beza di antara iman dan juga kufur. Dan ada satu penyakit berlaku kepada orang Islam yang berkepentingan, namanya nifaq. Dan pada malam ni saya cerita bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in sanggup untuk menjual diri mereka demi agama Allah SWT. Tuan-tuan tentu tahu kisah seorang singa Allah yang namanya Hamzah, yang telah pun terkorban di medan Uhud. Bagaimana perilaku golongan musyrik pada hari itu terhadapnya, sehingga dengan kisah yang sampai kepada kita bagaimana dipotong seluruh anggotanya, termasuklah kemaluannya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bahkan telinganya dipotong untuk dijadikan gelang oleh musuh Allah pada hari itu. Dan semua yang dimiliki oleh perempuan tersebut telah pun diberikan kepada lelaki yang bunuh Hamzah. Allahu Akbar. Beginilah keimanan para sahabat ketika mereka memperjuangkan Islam tanpa sedikit pun rasa sanksi dan wasangka terhadap ketentuan dan juga janji Allah SWT. Kita nak belajar keimanan para sahabat, tuan-tuan. Umur mereka seperti umur mereka, umur kita seperti umur mereka, lebih pendek pada umur kita pada hari ini. Tapi perjuangan dan juga iman mereka seperti gunung yang telah kita bincangkan sebelum ni. Apakah caranya untuk mendapat iman seperti mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Saya nak bawa kisah begitu juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang telah terkorban dalam perang Uhud, yang mana ketika nak dikebumikan jasadnya itu, kain kafan tidak mencukupi menutup kepalanya atau kakinya, bagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal Mus'ab ini mempunyai peranan besar ketika datang ke Madinah untuk mengislamkan para sahabat dan membuka minda mereka dalam hujah-hujahnya yang solid dan kuat untuk mengislamkan para sahabat yang pada masa itu teragak-agak untuk menerima Islam di Madinah. Jadi kisah ni nak dibawa supaya membakar semangat kita memahami bagaimana perjuangan orang terdahulu terhadap Islam. Kita ni lahir Islam baka, tuan-tuan. Lahir kita dalam keluarga yang telah pun Islam. Kita tak rasa kepayahan, kesulitan orang terdahulu mengamalkan Islam, tuan-tuan ni. Jadi ini perkara yang akan saya sentuh pada malam yang mulia ni. Dan sebelum terlupa, saya nak sampaikan pesan daripada Zazan Travel bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan Habatul Barakah, Habatul Sauda, Birka. Inilah dia satu perubatan yang dijamin oleh Rasulullah SAW, kebaikan daripadanya, keberkatan, kesembuhan daripada semua penyakit melainkan kematian. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kami telah pun proses dia dalam bentuk yang mudah untuk digunakan seperti ini. Nampak kan? Bagi yang belum menggunakan, bismillahirrahmanirrahim. Boleh telan terus, boleh kunyah. Tuan, saya suka kunyah untuk merasa minyak Habatus Sauda itu, minyak jerih hitam. Bismillah. Jadi bagi tuan-tuan yang belum berkesempatan untuk menggunakan, marilah sama kita menggunakannya, meyakini jaminan Rasulullah SAW bahawa penggunaan Habatus Sauda ni boleh menangani semua penyakit melainkan kematian. Kita boleh hadiah kepada orang yang kita sayangi, beli untuk guna dan tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Baik. Saya teruskan baca ayat 72 hingga 75 insya-Allah pada malam ni. Bagi memiliki tafsir Munir, jangan lupa buka jilid yang ketiga, muka surat 159. Jilid yang ketiga, muka surat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minkum laman la yubti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا
waj'al lana min ladunka nasira. Sadaqallahul azim. Ayat ke-72 hingga ayat 75. Baik. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku kerana aku tidak ikut perang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat kemenangan, tadi Allah tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang di antara kamu dengan dia. Wahai, sungguhnya aku bersama mereka, tentu aku mendapat kemenangan yang agung pula. Kerana itu hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang perang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak mahu perang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki, perempuan ataupun anak-anak, yang berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang penduduk-penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan daripada sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ayat ini masih lagi berkaitan dengan mempunyai hubung kait dengan golongan munafiqun. Dan saya telah jelaskan semalam di antara maqasid Quran, tema Quran dalam buku Amazing Quran oleh Profesor Dr. Ammar bin Fadil Noor. Buku ni sangat penting untuk tuan lihat bagaimana Quran ni ada target yang diletakkan, ada wawasan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita capai dengan baca Al-Quran. Di antaranya ialah aspek akidah, tazkiyatun nufus, mengutuhkan keluarga, dan juga bagaimana menangani golongan kafir dan juga munafik. Dan telah saya jelaskan kepada tuan-tuan bahawa golongan munafik ni tidak dibunuh oleh Nabi secara sengaja, supaya nanti bila datang pengkajian, datang selepas kewafatan Nabi, tidak ada kalimah yang boleh dilontarkan kepada Nabi bahawa Nabi telah membunuh seorang Muslim. Kerana orang kafir mereka tidak faham apakah maksud nifak itu sebenarnya, dan orang munafik itu berpura-pura. Jadi dalam ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana tindak tanduk si munafiqun. Munafik ini bahawasanya mereka tidak terlibat dalam peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencari alasan untuk tidak hadir bersama-sama dalam apa jua peperangan. Nanti ada peluang kita akan baca surah Taubah insya-Allah bagaimana mengisahkan golongan munafiqun telah pun menarik diri, bagaimana mereka telah pun memberikan alasan yang bagai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pelajari bahasa Arab, firman yang Allah gambarkan kat sini ucapan munafik, ya laitani kuntu ma'ahum fa'fuza fawzan 'azima. Kalaulah aku bersama dengan mereka dalam perjuangan ni, bila umat Islam menang, rasa kekesalan yang timbul dalam hati si munafik itu, lantas dia berkata, ya laitani kuntu ma'ahum. Ini menunjukkan satu sifat orang munafik, iaitu keakuan, ananiyah tuan-tuan. Bahasa Arab panggil keakuan ni individualistik, namanya ananiyah. Dia berkataan ana jadi ananiyah. Ini adalah fenomena orang munafik. Dia akan sentiasa mengutamakan diri sendiri tanpa rasa malu. Lantas bila sifat ataupun rasa kesal timbul kerana melihat kemenangan berpihak kepada muslimin, dia merasa tersilap, tak ikut bersama-sama. Ya laitani kuntu ma'hum. Kan kebaik kalau aku bersama dengan mereka. Ini bahasa Arab kalau kita belajar perkataan ya lait, ini adalah satu taraji yang tidak akan kembali semula. Bagaimana dalam bahasa Arab kata laitas syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'al mashibu. Kan kebaik kalau orang muda ini kembali menjadi muda. Bagaimana boleh jadi muda? Kerana pada hari tua ni tenaga dah kurang, kudrat dah kurang, tak boleh lagi nak enjoy macam orang muda. Tengok kan tuan-tuan, waktu muda kita nak enjoy, duit tak ada, tenaga banyak, betul tak? Waktu tua kita banyak wang tapi tak ada kudrat untuk enjoy kenikmatan yang diberikan itu. Akhirnya sama saja tuan-tuan. Orang muda tak boleh nak enjoy kerana tak ada duit. Orang tua tak boleh enjoy kerana tak ada kudrat walaupun ada duit. Jadi itu sebab penyair mengatakan, kan kebaik kalau aku boleh khabarkan kepada orang muda, boleh balik semula ke zaman itu untuk menikmati segala bentuk kemudahan yang ada. Jadi perkataan lait ini menunjuk pada taraji, yastahilu husuluhu, satu benda yang tidak akan kembali, satu benda yang tidak boleh berlaku semula. Jadi si munafik ini dalam perasaan kesal yang timbul dalam dirinya lantaran tidak hadir dalam peperangan bersama dengan kaum muslimin yang telah menyebabkan dalam peperangan itu kemenangan berpihak kepada muslimin, maka dia merasa kesal, lalu dia berkata, ya laitani, bagaimana menyesalnya dia, kalau aku ada bersama-sama tentulah fa'afuza fawzan 'azima, tentu aku akan berjaya dengan sebenar-benarnya. Bahasa Arab ni satu bahasa yang complicated tuan-tuan ya. Kalau sebut perkataan faza yafuzu fawzan, kalau sebut aflaha yuflihu, ya, falahan. Beza di antara aflah dengan faza.
Kalau perkataan aflah ini dia merujuk kepada satu bentuk kejayaan yang bertitik tolak daripada segala kesusahan. Kerana itu sesuai dengan perkataan falah. Falah ni berarti petani. Petani bila nak bercucuk tanam, dia perlu cari tanah yang subur, perlu gali. Kalau tanam tu mati, kena suburkan dahulu, kena letak baja, kena buat apa, batas, kena siram, kena letak baja. Kerjanya memang payah, rumit tuan-tuan. Itu sebab Allah menggambarkan qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang beriman itu. Mana ibarat petani yang menanti hasilnya, dia perlu kepada usaha, inisiatif. Tapi kalau letakkan faza ini, faza yafuzu fauzan. Tuan-tuan tengok ada orang yang kadang-kadang kehidupannya memang jerit perih, dia kena bekerja. Allahu Akbar, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Tengok orang yang bawa Grab, bawa apa, hantar Grab rider kan, Food Panda ke apa, jualah sekarang tuan. Kalau tuan-tuan order makanan mereka, bagilah lebih sikit duit tuan-tuan. Allah, kerja mereka susah tuan, mengalami hujan, panas, kadang tinggalkan isteri, anak-anak, duit tak cukup tuan-tuan. Jadi kita ni kalau order makanan, bagilah lebih pada mereka ni sebagai satu, makan ni sebagai, anggaplah satu sedekah tuan-tuan ni. Kalau kita gunting rambut pada orang Islam, kita lihat berapa dia upah yang gunting rambut itu, RM7. Allah, RM7. Sianya RM7. Aku ni doktor, aku orang datang ke klinik aku 2-3 minit je kena bayar sampai RM100. Apalah salah tuan-tuan kalau kita lebihkan, bagilah RM10 tuan, anggaplah RM3 itu sedekah. Allahu Akbar, masya-Allah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Begitulah apa saja servis yang kita peroleh pada orang, bagilah penghargaan pada orang tuan. Wala tabkhasuna sa'sya'ahum, jangan kamu pandang remeh kepada orang di atas apa yang mereka lakukan. Kerana mereka tidak punya peluang dalam hidup macam kita. Mungkin seseorang kita dengan kemudahan ni ada gajinya puluh-ribu, ratus-ribu, royaltinya, apa benda semua, hidupnya senang. Kalau orang tu berpanas, berhujan tuan-tuan, tengoklah orang naik motor tu berhenti bawah jambatan kan, waktu hujan. Kalau datang lori besar tak nampak, silap langgar. Yang pulang nanti ke rumah tinggal nama saja tuan-tuan. Allahu Akbar, tinggal IC, tinggal wallet saja hantar kepada anak isteri tu ke rumah. Kita kena perhatikan kat orang, kesian kat orang tuan. Saya nak kembali kepada topik kita ni. Maksudnya ada orang yang memang kena berapa istilahnya, kena bersungguh-sungguh bekerja, kerana memang dia tidak punya peluang. Kerana dunia ni laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia ni memang dalam kesusahan, banyak ujian dalam hidupnya. Ada orang kita lihat seperti itu, dia tak ada pilihan tuan-tuan. Manakala sebahagian daripada manusia ni memang lahir dalam keadaan senang dah. Rumahnya aircon, ayah ibunya mudah, senang, belikan kereta, belum ada lesen lagi dah ada kereta. Boleh buat pergi umrah tiap-tiap tahun, apa saja nak, terbang dengan business class. Kan tuan-tuan nampak tak? Jadi orang yang mengalami kesusahan dalam hidup ini, jangan lupa mereka masuk dalam istilah aflah. Mana dia kerja sungguh-sungguh ibarat petani, nanti ada hasilnya, sabar. Bagi orang yang tidak sedemikian, yang lahir dalam keadaan senang, jangan dilupa itu juga merupakan satu ujian daripada Allah. Kesenangan itu ujian daripada Allah. Maka jadikanlah sebagaimana Allah Taala beri pada kita kesenangan tanpa kita minta, maka usahakanlah supaya kita masuk ke dalam syurga dengan kelayakan kita tuan-tuan. Maka itu sebab adanya perbezaan antara perkataan aflah dengan faza. Kembali kepada perkataan ini, si kafir, si munafik ini yang berpura-pura Islam, dia melihat orang Islam berjaya, maka dia pun merasa nak berjaya juga. Dia pun rasa nak dapat keuntungan macam orang Islam juga. Mana mungkin tuan-tuan, orang bekerja susah payah, keluarkan duit, mengalami panas, hujan, kemudian berjaya dalam hidupnya. Kita tiba-tiba datang nak dapat share saja. Berapa share kamu, saya nak beli. Agak-agak boleh dapat tak dengan pulangan seperti orang itu menjayakan misinya daripada awal? Tentulah tak boleh tuan-tuan. Maka gitulah sifat munafik ini dalam konteks ayat. Dia merasakan dia nak bahagian kekayaan macam orang yang telah pun bersusah payah mendapatkannya dengan peperangan, dengan mendedahkan dirinya, expose dirinya kepada bahaya seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulan ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Jadi sesuatu musibah, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan asabah ni bukan merujuk kepada kesusahan saja, ia juga merujuk kepada kesenangan. Kerana kesenangan pun satu ujian daripada Allah. Itu sebab dipanggil perkataan asabah. Jadi kebaikan yang berlaku kepada orang beriman ketika dia menangi peperangan, maka si munafik ini melihat dengan penuh rasa kekesalan. Kalaulah aku bersama, kalau macam mana nak reverse ke belakang semula. Orang tu berusaha payah daripada awal, kau tidak, tiba-tiba kau datang kat ujung, kau nak dapat macam dia. Demikianlah kalau kita bandingkan dengan keduniaan, perkara keduniaan. Orang berjaya dalam perniagaan dia,
kita berniaga dengan cara yang halal, berjaya. Saya tak masukkan orang berniaga yang mencuri harta orang, scammer dan sebagainya, tuan-tuan. Itu pun susah payah, tapi susah payah untuk masuk neraka. Nak buat apa, tuan-tuan? Supaya untuk menipu orang, mengambil, menghijack paperwork orang. Kita tak mau cerita orang macam tu. Semalam saya bawa sedikit. Yang kita cerita orang yang telus, mencari rezeki yang halal, berusaha bersungguh sampai dia berjaya, tak terlibat dengan rasuah. Maka orang ni kadang-kadang orang melihat dengan penuh rasa hasad di hujung kejayaannya itu. Padahal dia tidak melalui kesusahan yang orang tu lalu, masakan dia akan dapat benda yang diperoleh orang itu. Kita bila melihat orang berjaya ni, jangan lupa banyak kali dia jatuh, banyak kali dia gagal sebelum dia berjaya. Kita ni sibuk panggil orang untuk berjaya, bagi talk di mana-mana, nak dengar rahsia kejayaan, dia tak mau dengar pun rahsia kesusahan orang tu, kesulitan yang dia alami. Balik pada cerita si munafik ini, munafik melihat kejayaan, dia lupa kesusahan yang dilalui oleh orang-orang beriman sebelumnya. Dia nak menikmati kesenangan itu dengan senang lenangnya, tanpa sebarang pengorbanan. Maka inilah dia sifat si munafik. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, kita akan lihat perkataan yang fauz ini yang telah saya jelaskan tadi, yang merujuk kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi patut kita fahami, munafik ini melihat keberuntungan yang diperoleh oleh mukmin itu hanya melibatkan keberuntungan material saja. Dia lupa ada bahagian akhiratnya. Kerana kita orang beriman diajar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sebab kita baca dalam ayat-ayat ketika tahajud yang Allah ajar, Nabi ajar untuk baca ketika kita bangun tahajud. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh dhalimin min ansar. Bagaimana Allah ajar kita dalam ayat ini, wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maknanya faz ini maknanya berjaya. Bagi siapa yang telah dijauhkan daripada neraka dan masuk syurga, maka itulah kejayaan yang sebenar. Jadi orang beriman melihat kejayaan dalam erti kata kejayaan akhirat. Kenikmatan dunia yang diberikan hanya sementara, dia tidak akan kekal, dia tidak akan berlanjutan, dia mesti akan berakhir. Setiap benda ni akan berakhir. Tapi bagi si munafik, dia menyangkakan bahawa kalau berjaya di dunia, mesti akan berjaya di akhirat. Ini satu persepsi yang salah. Ada orang kadang diusaha payah dalam hidup ini, buat benda yang haram, semua disapu, semua dikaupnya. Apa di mana ada fulus, semuanya lulus. Nanti dia dah jadi orang kaya, dia mulalah buat derma dengan beranggapan bahawa Allah akan menerima derma yang dilakukan. Jangan, tuan-tuan, jangan kita jadi seperti golongan ini, tuan-tuan. Allah SWT ni terlalu mulia. Allah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu terlalu mulia. Allah tak perlu pada kita lah, tuan-tuan. Dulu kita belajar dan surah sebelum ini, ketika Allah mengajar kita bagaimana Allah mengingatkan kita, wa in tashkuru yardahu lakum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah SWT tak perlu pada kita. Jangan kita menyangkakan kita tak sembahyang ni Allah menjadi lemah. Jangan kita menyangkakan kita tak derma ni Allah menjadi miskin. Tahu, ini sifat kaum munafik yang dipelajari daripada kaum Yahudi. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan beri pada Rasulullah apa-apa nanti supaya Allah itu jatuh miskin, Allah tak dibantu Nabi lagi. Kita bantu Nabi buat apa? Kan Allah ada. Biar Allah miskin dulu, baru kita bantu Nabi nanti. Ini kata-kata munafik, tuan-tuan. Golongan munafikun mengatakan demikian. Jadi si munafik ini beranggapan kalau aku dapat uang banyak macam orang-orang beriman, dibahagikan ghanimah itu lepas peperangan, nanti aku jadi senang aku nak beribadah. Maka aku bolehlah berkikir dengan Allah, nanti aku boleh ingat Allah ni macam mana, tuan-tuan. Ingat kita ni macam sebahagian pada orang kafir yang dah buat macam-macam kedurjanaan, kemaksiatan, kebejatan, penyimpangan. Kemudian nanti ada uang banyak, nanti dia ingat dia boleh salam dengan malaikat maut itu. Malaikat mungkar nakir itu minta kepadanya, ringanlah sikit, ni ada rasuah duit 1 juta, 2 juta. Ingat macam tu ke, tuan-tuan? Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah. Jadi sifat si munafik ini melihat keberuntungan yang menyebelahi kaum muslimin dengan harta yang diperoleh itu akan memudahkan mereka untuk melakukan taat kepada Allah. Si munafik pun menyangkakan nanti aku pun nak jadi baik, supaya dengan harta itu membawa aku ke akhirat dengan Allah ridha pada aku. Aku dapat banyak, nanti aku derma banyaklah. Jangan fikir kot tu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang muda bersemangat pada ini nak masuk dalam kumpulan jutawan muda. Macam-macam cara dia buat. Dia tak kisah mana saja dia balurnya, tuan-tuan.
jual benda yang injek orang supaya jadi cantik ke, mengubah kejadian Allah ke, beli barang daripada benda-benda yang haram ke, tak peduli. Seolah-olah dia ingat dengan Allah ni besok kalau dah kaya boleh minta ampun, pergi haji, buat umrah dan sebagainya. Jangan fikir macam tu tuan-tuan. Allah tak perlu bagi kita lah tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampaikanlah bicara ni kepada teman-teman kita yang menyimpang daripada kebenaran pada ini, bahawa bukan dengan sebab harta yang banyak engkau beli syurga Allah, dengan sembahyang sunat engkau beli syurga Allah. Sahabat-sahabat Nabi di kalangan mereka yang kaya, yang miskin pun ramai. Dalam hadis mengatakan yang akan masuki syurga di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang miskin terlebih dahulu. Jangan kita menyangkakan dengan kekayaan menjamin segala kebaikan untuk kita buat. Belum tentu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita lihat ucapan munafik ketika mengabarkan penyesalan mereka dikemukakan bentuk perumpamaan seakan-akan belum ada hubungan kasih sayang. Sedang ketika mengabarkan tanggapan mereka tentang petaka yang dialami kaum muslimin, seakan-akan tidak disebutkan. Hal ini boleh jadi, kata Imam Biqai dalam tafsirnya, kerana ucapan ini mencerminkan tanggapan dan tujuan membalas mereka akibat ucapan menggambarkan penyesalan tidak hanya diucapkan oleh orang-orang yang cinta. Jadi di sisi yang lain, penyebutan kata mawaddah yang menggambarkan jalinan hubungan yang sangat akrab adalah sejalan dengan sikap kaum munafik kepada orang beriman yang selalu berpura-pura bahawa mereka sangat cinta kepada orang beriman. Tuan-tuan boleh rasa ini lagi satu sikap orang-orang yang mencari harta dan merasakan kalau kita ni punya harta, kita boleh duduk sama tinggi dengan orang-orang kafir. Orang kafir akan hormat kalau kita pakai Mercedes, kita pakai BMW, kita pakai Bentley, kita pakai kereta-kereta mahal, orang kafir hormat pada kita. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, lagi sekali Allah menegur sifat ini, bahawa kebendaan bukan perkara utama untuk jadikan alasan berkasih sayang. Kan orang Melayu kata, pepatah mengatakan, kasih adik-beradik bila berada. Bila berada, semua orang ambil berat hal kita, cuba kita tak ada apa-apa, dia ambil tahu tuan. Sorry lah, tak ada nak ambil tahu punya. Anak nak tumpang kat rumah pun payah. Tapi kalau kita ni berada, dia boleh pergi ambil tempat yang jauh. Anak-anak kita sanggup pergi ambil balik pada airport, tak suruh pergi ambil pun pergi ambil kat airport, tunggu ramai berdedai-dedai. Inilah nikmat tuan-tuan. Kasih sayang kononnya menjadi sebab manusia dia akrab. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ada seorang memiliki kenderaan mewah berkata, Ustaz, kalau kita ada kenderaan mewah macam ni, kita pergi jumpa, kita dah tak ada resis Ustaz. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ucapan seperti ni macam ucapan kaum munafik, bahaya tuan-tuan. Seolah-olah kita nak mengatakan bahawa bila kita akan jadi kaya dulu, baru kita boleh baik pada orang. Begitu ke maksudnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz tahu tak, kawasan perumahan yang saya duduk ni, kita respektif apa saja bangsa sekalipun, kita sangat menghormati satu lain. Kerana memanglah orang-orang yang kaya ni dia sudah financialnya independent, ada freedom kat situ, maka dia tak ada diburu oleh perasaan-perasaan lain. Tapi awasi diri kita tuan-tuan, bahawa jangan sampai lagi sekali kita dijolok dengan sifat nifak ini, iaitu orang munafik menyangkakan nanti kalau ada kekayaan boleh ada kebersamaan, ada kekayaan ada kasih sayang, tanpa kekayaan tak ada kasih sayang, menjauhkan diri, buat tak tahu dan sebagainya. Imam Mutawatir Syarawi mula saat ini mengatakan bahawa orang-orang, kalau kita menyedari dalam hidup ini orang-orang kaya punya peranan bantu kaum keluarganya yang susah, maka takkan ada orang minta sedekah pada ini tuan-tuan. Tapi kerana sistem kekeluargaan ini tidak berdiri yang utuh dan kokoh, maka ramailah minta sedekah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, seorang doktor bercerita, kan, friend dalam Facebook cerita, saya nak balik dah, tiba-tiba ada panggilan nurse minta doktor, ada seorang pesakit lagi, pergilah, tak apalah, rezeki yang ditolak lah, mudah-mudahan ada rezeki untuk saya, ada bantu orang. Baik niat doktor ni. Masuk saya ke doktor, rupanya yang datang tu seorang perempuan dengan babynya masih kecil. Lalu kata doktor, sebenarnya saya datang bukan nak minta duit, tapi saya nak minta lah kalau ada susu-susu sampel yang diberikan oleh pembekal susu, bolehlah bagi pada saya, kerana saya tak ada duit ambil susu. Dah terlalu banyak susu, kerana susu benda kering. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka. Kalaulah tuan-tuan berada pada keadaan seperti ini, bantulah orang tuan-tuan. Kerana membantu itu bukan semestinya dengan duit, tapi bagilah kemudahan kepada orang. Janganlah kita mengukur orang dengan kereta, dengan penampilan dirinya,
barulah nak ada mawaddah seperti yang Allah gambarkan sifat kaum munafik menerusi ayat ke-73 ni tuan. Baik, ayat ke-74. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kerana itu hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia dan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang perang di jalan Allah lalu gugur dan menang, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Dalam ayat ini saya pernah terang kepada tuan-tuan perkataan saufa dengan sa. Saufa ni menunjuk kepada delay. Kalau saya kata saufa aktub, nanti saya tulis lah. Nanti tu bila tak tahu. Kalau sa aktub, tunggulah sekejap, 5 minit, 10 minit. Beza di antara sin dengan saufa. Kedua-duanya merujuk kepada satu benda yang akan berlaku. Tapi kalau saufa itu ada potensi merujuk kepada masa yang panjang. Tapi kalau sa, biasanya merujuk kepada masa yang dekat. Bila Allah nyatakan kat sini, orang yang berjihad di jalan Allah ni, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang besar. Kata para ulama tafsir, saufa ni merujuk kepada, maknanya orang yang berjihad di jalan Allah ni Allah beri kepadanya umur yang panjang. Kalau dia mati syahid sekalipun, keturunan jadi orang yang mulia-mulia. Kebaikan akan sentiasa hadir dalam hidup mereka berterusan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabarak wa ta'ala. Kita belajar kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, insan yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya keluarga kaya di Mekah. Sebaik saja Mus'ab menyahut panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya yang sangat mencintainya itu memberikannya pakaian, baju, wangian yang luar biasa, sehingga hadirnya Mus'ab di sesuatu event, orang dah tahu ini adalah Mus'ab. Wangian yang dimiliki olehnya sangat mahal, tuan-tuan. Kesan daripada dia masuk Islam, maka ibunya memberhentikan segala bentuk bantuan untuknya. Dan Mus'ab bertukarlah keadaannya daripada seorang yang kaya, menyerlah penampilannya, kepada seorang yang sangat miskin dan sederhana. Beliau telah diutuskan Nabi untuk pergi ke Madinah, ke Yathrib, untuk mengislamkan golongan Arab di sana. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana Mus'ab ini mengislamkan tokoh-tokoh penting di Yathrib pada masa itu, sebelum ditukar namanya menjadi Madinah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarak wa ta'ala. Maka Mus'ab telah pun bergolok bergadai untuk Islam, berjuang untuk Islam, sehingga Mus'ab akhirnya terkorban dalam perang Uhud. Lelaki yang sangat handsome ini, segak ini, wangi ini, menjadi jurucakap Rasulullah dan pendakwa yang berbawa ini, mati dalam perang Uhud. Daripada seorang yang berasal keturunan yang sangat kaya, tiba-tiba pada hari kemuliaannya Nabi tidak menemui sebarang kain untuk menutup tubuhnya, tuan-tuan. Nabi menutup kepalanya, kakinya terdedah. Menutup kakinya, kepalanya terdedah. Akhirnya Nabi telah pun menyuruh supaya tutup muka dan kakinya hanya ditutup dengan daun-daun kering. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menangis melihat pemergian insan yang sangat wibawa dan mulia. Nabi bersabda, Masya Allah, masuk Islam sebagai seorang kaya, berakhir hidupmu dalam keadaan miskin ini. Inilah golongan yang menjual dirinya untuk Allah SWT. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, tuan-tuan, yashrunal hayatad dunya, maknanya menjual dunianya untuk akhiratnya. Banyak orang menjual akhirat untuk dunia, tuan-tuan. Tapi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in menjual dunia untuk akhirat. Kita yang mana satu? Adakah kita jual akhirat untuk dunia ataupun jual dunia untuk akhirat? Maka Mus'ab radhiyallahu anhu ini adalah satu sosok tubuh manusia yang menjadi bukti bagaimana menjual dirinya untuk agama Allah. Dr. Atin Abolisi bagi satu contoh yang sangat menarik. Kalaulah tuan-tuan terlibat dalam transaksi pembelian rumah, contohnya seorang jual rumah akad, tuan-tuan. Tuan-tuan membayar berusaha dengan bank ke, maka tukarlah milik daripada miliknya kepada milik tuan-tuan. Tuan-tuan melihat rumah itu ada memiliki 5 bilik. Satu biliknya kecil. Tuan-tuan fikir, buat apalah bilik banyak-banyak, aku nak besarkan dapur. Tuan-tuan pecahkan bilik yang belakang, jadikan 4 bilik, kekal dapur jadi lebih besar. Betul tak, tuan-tuan? Ini gambaran yang mudah untuk fikir. Tiba-tiba yang menjual rumah kepada tuan-tuan tu datang jumpa, kenapa lah kau pergi rumah ni? Kita pun tentu akan marah dia, pasal kau masuk campur ni, rumah bukan rumah kau lagi, aku dah beli, aku punya suka lah.
Betul begitu? Faham tak maksudnya? Maknanya kalau kita telah menjual atau kita beli satu benda bertukar milik, tak ada hak dah yang pemilik asal tu untuk berkata apa juga kepada kita yang menjadi pembeli yang sah ini. Maka demikian juga kata Dr. Atik Nabulsi, bila anda menjual diri Allah kepada Allah, menjual diri anda kepada Allah, dan Allah memberikan kepada kita satu, selepas itu kita terima saja, kerana diri kita sudah dijual. Diri kita dah jual pada Allah, maka terpulang pada Allah nak buat apa saja, dan Dia Maha berkuasa, Maha bijaksana. Mungkin ada orang yang pulang daripada jihad ni, kata Dr. Nabulsi, Allah beri kepada harta banyak. Mungkin ada orang yang pulang daripada jihad ini, balik dia menjadi miskin. Dan mungkin ada yang pulang daripada jihad ini dikurniakan anak yang ramai, lelaki, perempuan. Ada yang pulang diberi anak perempuan saja semua. Mungkin ada yang pergi diberi anak lelaki saja. Tuan-tuan, Allah dah beli jiwa kita, maka terpulanglah kepada Dia. Macam pembeli rumah tadi, yang telah beli rumah, dia nak buat apa, dia punya hal lah, kan dia telah beli. Maka demikian juga kita kena faham dalam urusan muamalah kita dengan Allah. Bila kita telah menjual diri kita kepada Allah, maka serahlah kepada Allah dengan penuh rasa yakin bahawa ketentuan yang terbaik buat kita. Kerana kita telah jual, maka kita tidak memiliki apa-apa lagi kepada diri kita yang telah kita jual untuk Allah tadi. Allah Akbar. Contoh ini sangat indah untuk memberi kefahaman kepada kita. Maka ada di kalangan para sahabat yang pergi berjuang di jalan Allah dan pulang dengan kekayaan. Ada mereka yang pulang dalam keadaan tangan yang sudah tidak ada sebelah. Tuan-tuan, jihad mereka, mujahadah mereka, tapi mereka semuanya menerima dengan redha pemberian Allah SWT itu. Silap kita kalau fikir, aku ni buat benda begini, Tuhan ni aku mesti jadi kaya. Siapa yang janji kau jadi kaya? Allah menjanjikan Allah cukupkan keperluan kau. Cukupkan keperluan kau itu bukan sebenarnya kaya. Cukupkan keperluan kau tu mungkin kau sihat tu badan. Yang mana kalau kau kaya tapi kau sakit, tak guna kau punya kekayaan itu. Maka itu maksud hadis. Kan ada orang dia bertanya dengan marahnya kepada orang-orang yang bijak, ustaz-ustaz. Ustaz, saya sama Tuhan lama, tak ubah-ubah hidup saya. La ilaha illallah, masyaallah. Engkau berurusan dengan Allah kan? Macam orang jual rumah tadi, orang dah beli rumah tu, dia punya hal, anda mau macam mana? Sekarang kau dah menyerahkan dirimu pada Allah, kau yakin janji Allah, kau terimalah. Tak payahlah kau persoalkan apa-apa lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Saya pergi haji, saya dah buat macam ni, tapi macam ni yang saya dapat Ini kata-kata orang jahil, tuan-tuan, ni boleh sekalian. Jangan kita cabar Allah, tuan-tuan. Satu hari syaitan datang bertemu dengan Isa bin Maryam alaihi wassalam dan kata kepadanya, Allah menguji manusia. Boleh tak manusia itu menguji Tuhannya? Contohnya dia campak dirinya daripada bukit, atas bukit campak ke bawah, diuji Tuhan lah. Maka Nabi Isa menjadi marah kepada syaitan, berkata, hai la'natullah, hai la'in, wahai orang la'an, wahai makhluk la'an oleh Allah. Adalah menjadi satu hak Allah untuk menguji hamba-Nya. Tapi jangan kau mencabar Tuhanmu untuk menguji dia, tahu. Kerana tidak ada langsung kebenaran untukmu menguji Tuhanmu. Dia boleh uji kau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu tidak boleh menanya Allah apa yang dia buat. Kamu yang akan ditanya apa yang kamu buat. Maka balik pada ayat ni, tuan-tuan ya. Jadi kita faham, jangan kita dalam hidup ini menyangkakan Allah akan mempersia-siakan kita. Allah tentu akan buat yang terbaik untuk kita, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku redha pada Allah segala ketentuannya, dan aku redha Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam agamaku, Nabi-Ku Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah kepadaku. Itu sebab antara doa Nabi kita yang kerap Nabi bacakan, tuan-tuan. Saya ijazah kepada tuan-tuan malam ni doa ni. Allahumma tahhirni minadh dhunub wal khataya. Allahumma naqini minha kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkan aku daripada dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan. Ya Allah, bersihkan aku sebagaimana dibersihkan baju yang putih daripada kekotoran. Ya Allah, bersihkan aku dengan salji, dengan kesejukan, dengan air yang sejuk. Ya, kerana tuan-tuan hati dan dikasihkan, dalam ayat ini dan doa ini Nabi menganjur kepada kita. Kita biasa dengar doa ni ketika orang mati dibacakan. Allahumma tahhir. Allahumma, kita belajar, kita baca doa, Allahumma firlahu warahmu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzahu wasi' mudakhalahu wa ghassil bima'i wa thalji wal barad wa naqihi min al-khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Kan kita baca untuk si mati kan.
Sebenarnya doa tu untuk kita juga tuan-tuan. Nabi anjurkan untuk kita baca untuk diri kita juga. Jangan kita menyangkakan doa ni untuk si mati, aku tak ada kena mana. Nabi mengajar kita doa seperti itu tuan. Allahumma tahhirni minadh dhunubi wal khataaya. Allahumma naqini minha kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma tahhirni bil ma'i wath thalji wal barad wal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhan, bersihkan aku daripada dosa dan kesalahan. Ya Allah, bersihkan aku daripadanya seperti mana dibersihkan baju yang putih. Ya Allah, bersihkan aku dengan salji, dengan air yang sejuk, dengan kesejukan, kedinginan dan air yang sejuk. Nabi kerap berdoa dengan doa seperti ini tuan-tuan dan hati dan dikasihan, supaya hati kita ni cenderung untuk melakukan kebaikan. Jadi masih hari qabil tu, ya, saya ijazah kepada tuan-tuan doa ni amalkanlah. Mudah-mudahan padanya ada kebaikan, mengajak kita untuk menjauhi dosa-dosa dan bantu kita untuk fikir dengan lurus bahawa segala ketetapan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Saya berjanji kepada tuan-tuan untuk menceritakan lagi tentang Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah pun gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Bagaimana kelakuan yang dahsyat berlaku pada beliau, dikerat seluruh anggotanya termasuk kemaluannya tuan-tuan. Seperti diceritakan oleh sejarawan Al-Waqidi. Saya nak cerita benda lebih lanjut insya-Allah dalam kuliah akan datang dengan izin Allah. Dari kuliah yang berikutnya, terima kasih Ustaz Syafiq Murad telah masukkan dalam doa kita di Telegram sahabat Ustaz Hazan. Bagi tuan-tuan yang belum join Telegram sahabat Ustaz Hazan, boleh tengok di Telegram sahabat Ustaz Hazan, boleh join. Ya, kita ada banyak perkara kita kongsi kat situ kerana WhatsApp group dah pun penuh. Jadi terima kasih tuan-tuan ya. Sekali lagi saya menyeru tuan-tuan yang belum dapat menggunakan produk Birkah Habatus Sauda ni, mari sama gunakan. Walaupun tempoh promosi yang kami berikan telah tamat, tapi masih lagi dijual. Ya, pada harga yang menarik juga insya-Allah. Tak adalah package hadiah sebelum ni. Jadi tuan-tuan boleh lihat di Zahazan Travel di bawah ni, tuan-tuan boleh hantar mesej apa-apa untuk dapatkan Habatus Sauda Birkah ni, sesuai kita gunakan insya-Allah dalam musim Covid sekarang ni sebagai satu usaha pendinding yang Nabi anjurkan sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini semua yang disebut Nabi adalah kebenaran. Baik tuan ya, bagi tuan-tuan yang menyati untuk memiliki Tafsir Munir, kempen tinggal beberapa hari saja lagi. Memiliki Tafsir Munir ataupun Tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan akan dapat hadiah buku Ensiklopedia Nama-Nama Anak, ya, yang mengandungi lebih 3,500 entry dan pembetulan nama-nama dari sudut bahasa Arab dan juga Jawi untuk dipastikan tulisan anak-anak kita betul. Ya, nama itu betul, jangan tulis nama yang salah. Jadi, dan buku ini dilengkap dengan informasi cerita-cerita tentang para sahabat yang berkenaan dengan nama tersebut. Mudah-mudahan yang baik untuk kita jadikan rujukan. Setiap pembelian Tafsir Munir dan juga Tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang saya berikan mana-mana. Marilah kita jadikan rumah kita dengan satu rumah, satu tafsir, satu sekolah, satu tafsir, satu pejabat, satu tafsir, satu masjid, satu tafsir. Kempen yang kami sedang adakan sekarang tuan-tuan. Jadi Aisyah nak join Telegram sahabat Ustaz Hazan, ayo ajaklah seramai kawan-kawan yang kita target dah sebanyak 25,000 orang ahli. Ya, tak banyak 25,000 tu, orang Islam ada 8 juta kat Malaysia. Mudah-mudahan banyak perkongsian yang boleh berlaku di situ. Sekali baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Terima kasih atas kedatangan tuan-tuan dan kehadiran. Dan jangan lupa ya, kami menjanjikan untuk bagi hadiah kepada sahabat-sahabat yang rajin, rajin membuat semakan dan menulis peta minda, membuat peta minda yang indah. Jangan lupa yang telah siap, hantar kepada nombor yang tertera di bawah ni, Zahazan Travel, untuk kita hubungi dan bagi hadiah. Kami akan bagi hadiah buku special, buku yang rare, karangan Datuk Seri YB, Menteri Agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri Hafizahullah. Ya, mudah-mudahan siapa yang beruntung akan dapat hadiah buku yang rare, yang jarang-jarang kita temui itu. Lebih 10 tahun lalu ditulis oleh beliau. Jadi jangan lupa untuk mengutus kami, menghantar mesej kepada kami dan hantar sampel apa yang telah buat. InsyaAllah kita akan cuba terbitkan bersama untuk jadi jariah kita semua. Ya, doa yang Ustaz Syafiq Murad terbitkan, salinkan daripada kuliah saya, telah hampir kita terbitkan bersama dengan planner untuk penggunaan catatan kuliah tafsir ini bagi tuan-tuan yang berminat. Nanti kami akan iklankan di sini dan boleh order daripada Zahazan Travel insya-Allah planner tersebut, diary tersebut untuk mencatat doa dan segala bahan yang kita pelajari di sini. Sekian tuan-tuan, terima kasih kenal saya dan doa tuan-tuan. Kita akhiri dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan jangan lupa share video ni kepada seramai orang yang kita kenal. Moga-moga menjadi jariah ilmu yang diamalkan bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fuzul Ismail, Azimah, lama tak nampak kat sini Muhammad Zainuddin, Laila Khalid, Sauda, terima kasih. Kamisa HMS, terima kasih. Dari Singapura Kamisa HMS. Kenang kami dalam doa kalian Okey, Lili Yasmin, Hajah Hamidah, Fatimah Wati. Terima kasih Fatimah Wati. Banyak menyokong saya. Terima kasih Moga panjang umur rezeki. Hakim bin Ismail. Walaupun saya tak menemui, tak berjumpa dengan tuan-tuan, tapi saya akan cuba hubungi di masa ke semasa. Terutamanya yang mengalami sebarang musibah, saya akan hubungi insya-Allah secara personal. Doakan saya tuan-tuan mendapat istiqamah dan menjalin hubungan kerana Allah ni. Kenal saya dan tuan-tuan. Terima kasih Cik Zahra, Fuzul Ismail. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.